Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, syukur kita dapat bersama-sama mengikuti kuliah pengajian kitab Al-Jawharul Mawhub. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Di mana kitab ini adalah kitab karangan terjemahan Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani yang diterjemahkan daripada kitab Lubabul Hadis daripada karangan Hadrat Imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullah. Dan pada malam ini kita sampai pada bab yang keempat, pada menyatakan kelebihan selawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu al-babur rabi' fi fadilati as-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan salat ni berarti doa. Dan salat apabila kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ianya berarti rahmat. Manakala apabila dinisbatkan kepada para malaikat, ianya berarti doa, memohon keampunan, memohon istighfar. Dan apabila dinisbatkan kepada selainnya, yakni kepada manusia, maka ianya berarti permohonan doa. Dan ini akan dinyatakan nanti dalam bab ini. Bab yang keempat pada menyatakan kelebihan selawat atas Nabi SAW, dan iaitu jika daripada Allah Ta'ala, maknanya rahmat. Ini apabila selawat itu, contohnya firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Allah berselawat ke atas Nabi, dan para malaikat juga berselawat ke atas Nabi. Jadi selawat Allah di sini artinya rahmat. Manakala selawat daripada malaikat berarti memohon doa keampunan, ya. Dan iaitu jika daripada Allah Ta'ala maknanya rahmat, dan jika daripada yang lainnya daripada malaikat dan lain daripada mereka itu maknanya doa. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai mereka yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
sallu, hendaklah kamu berselawat ke atasnya, alaihi, ini ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai mereka yang beriman, mereka itu selawat olehmu atasnya. Ini atasnya di sini artinya ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu taslima, dan salam olehmu akan sebagai salam. Jadi kita memohon doa kesejahteraan ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa keselamatan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Al-Fasi pada syarah Dalailul Khairat. Ini Dalailul Khairat ni adalah sebuah kitab selawat. Ini himpunan selawat-selawat yang mana pada mensyarahkan kitab tersebut, kata Syekh Al-Fasi, ketahui olehmu bahawasanya bagi orang yang berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 karamat. Ini bagi orang yang sentiasa melazimkan, yang istiqamah, sentiasa berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengurniakan kepadanya 10 karamah. Karamah artinya kemuliaan, ya. Apa yang pertamanya? Pertamanya menselawat akan dia oleh Malikul Jabbar. Ini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan selawat ke atasnya. Ini selawat daripada Allah Ta'ala berarti rahmat. Ini Allah Ta'ala akan mengurniakan rahmat ke atasnya. Yang kedua, mensyafaatkan dia oleh An-Nabiul Mukhtar. Ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepadanya. Sebab itu kita diperintahkan, ya ayyuhallazina amanu sallu. Sallu ini fi'il amal. Ini Allah Ta'ala perintahkan kepada orang-orang yang beriman, sallu alaihi, hendaklah kamu memohon doa ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon rahmat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan kita menselawati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapat syafaat daripada baginda. Dan yang ketiganya, mengikut dengan malaikat al-akhyar. Ini perbuatan menselawat, memohon doa ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan diikuti oleh para malaikat, ya. Kerana para malaikat juga berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, menyalahi akan munafiqin dan kufar. Kerana orang-orang munafiqin dan orang-orang golongan kafirin tidak menerima kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin mereka percaya, beriman dengan Tuhan yang satu, beriman dengan Allah. Tetapi apabila mereka menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak menerima kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak mendapat pahala, ataupun mereka tidak akan mendapat apa-apa kebajikan, tidak akan mendapat apa-apa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ya? Kerana mereka menafikan kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang munafikin dan kufar, mereka ni akan dihumbankan ke dalam neraka Jahannam. Kerana apa? Sikap mereka tidak mau beriman dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita memperbanyakkan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dapat menjauhkan kita daripada sifat nifaq. Ini sifat-sifat kepura-puraan dalam mengamalkan agama, ya. Itu sifat-sifat orang munafik. Di hadapan orang Islam dia kata saya orang Islam, tapi apabila belakang dia bertemu dengan syaitan-syaitan dia, mereka kata kami saja main-main je dengan orang Islam tu, bermuka-muka saja. Ini sikap orang-orang yang munafikin. Itu juga dengan orang-orang kafir, ya. Mereka sentiasa memusuhi orang Islam, apatah lagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi apabila kita memperbanyakkan selawat, kita dapat bersikap dengan sikap yang bertentangan dengan sikap mereka. Seterusnya yang kelima, menghapuskan kesalahan dan auzar. Auzar ini berarti kesalahan, dosa-dosa, ya. Ini dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ianya juga akan dapat menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita. Dan seterusnya yang keenam, menolong bagi menyampaikan segala hajat dan autar. Autar ini artinya kehendak, keinginan-keinginan, ya, sebarang hajat. Jadi dengan kita memperbanyakkan selawat,
maka insya-Allah segala hajat-hajat kita, segala keinginan-keinginan kita, segala keperluan-keperluan kita, ya, maknanya segala keinginan-keinginan kita, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menyampaikan segala hajat kita, ya, dengan kita memperbanyakkan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, bercahaya dan cemerlang zahirnya dan asrar. Ini Allah Subhanahu Wa Taala akan melimpahkan nur, ya, cahaya pada keimanannya, pada wajahnya, pada hatinya, ya. Ini pada zahir dirinya Allah Subhanahu Wa Taala akan limpahkan nur. Di mana apabila orang memandang dia, ya, orang yang memperbanyakkan selawatnya, apabila dipandang, maka dia akan memberikan rasa ketenteraman dalam jiwa kita, ataupun kita akan dapat rasakan ada nur rohaniat kan di dalam diri dia, ya, dan rahsia-rahsia makrifat tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan makrifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala akan limpahkan dalam dirinya. Dan yang kedelapan, kelepasan daripada huru-hara negeri Darul Bawar. Jadi kelepasan daripada huru-hara negeri Darul Bawar artinya kehidupan sudah mati, kehidupan di dalam kubur. Dan dalam kamus Al-Marbawi menyatakan Darul Bawar artinya neraka jahanam, salah satu daripada nama neraka jahanam. Dan kesembilan, memasuk akan negeri Darul Qarar. Ini dengan kita memperbanyakkan selawat, ya, seolah-olah kita ni berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan membawa kita kepada negeri Darul Qarar, itu negeri akhirat, ya. Dan yang ke-10-nya, salam daripada Tuhan Ar-Rahimul Ghaffar. Apabila kita memperbanyakkan berselawat dan mengucapkan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah juga akan melimpahkan selawat dan salamnya ke atas orang yang memperbanyakkan selawat tadi. Dan lagi katanya tersebut di dalam Hadaiqul Anwar, ini sebuah kitab, bermula segala faedah dan pertaruhan bagi orang yang menselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 41. Ini banyak kelebihan-kelebihan yang Allah Taala kurniakan bagi orang yang memperbanyakkan selawat. Di sini dinyatakan 41 kelebihan sebagaimana yang dinukilkan di dalam kitab Hadaiqul Anwar. Yang pertamanya, menjunjung titah Allah dengan selawat itu. Jadi dengan kita menselawati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah menunaikan satu perintah daripada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung di dalam Al-Quran. Bila mana Allah Taala perintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat ke atasnya. Sallu ini adalah sirah fi'il amal, di mana berarti suruhan, ya, perintah. Jadi apabila kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah melaksanakan satu daripada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, muwafaqat akan dia Allah Taala pada selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya selari, ini muwafaqat. Yani sebagaimana Allah Taala sendiri berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka begitu juga apabila kita memohon selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna kita juga bersama-sama dengan Allah dalam memohon kebaikan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala dia terus melimpahkan selawatnya, rahmatnya ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, muwafaqat akan dia malaikat pada selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Allah Taala firmankan, ya ayyuhallazina innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya menselawat atas Nabi. Yani orang-orang beriman apabila mereka berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tindakan mereka, ini pekerjaan mereka, perbuatan mereka itu muwafaqat. Ini selari bersama dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat yang juga berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai manusia apabila dengan keimanan yang Allah Taala kurniakan kepada kita, kita beriman ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tindakan ini selari muwafaqat dengan
tindakan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya yang sentiasa berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, hasil 10 salawat daripada Allah Subhanahu wa taala atas orang yang selawat atas Nabi satu kali. Ini apabila kita berselawat sekali ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepada kita 10 selawat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 kali ganda rahmat, ya, Allah Taala akan kurniakan. Hanya dengan satu permohonan selawat atau satu permohonan rahmat kita ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala akan mengganjari kita dengan 10 rahmat, 10 selawat daripada pihaknya, ya. Kemudian yang kelima, diangkat baginya 10 darjat. Jadi dengan selawat yang kita kerjakan, walau hanya dengan satu selawat yang kita ucapkan, ya, yang kita mohonkan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping 10 rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala akan dapat kita hasilkan, begitu juga kita akan dapat menghasilkan 10 peningkatan darjat, ya. Peningkatan darjat ini kedudukan kita, takarrub kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, disurat baginya 10 kebajikan. Yakni Allah Taala akan mencatatkan 10 hasanah kebaikan, ya. Tadi rahmat perkara yang lain, ini hasanat, ya. Rahmat satu perkara yang lain, ini hasanat. Hasanat artinya kebaikan-kebaikan Allah Taala akan catatkan. Kemudian yang ketujuh, dihapuskan daripadanya 10 kejahatan, ya. Jadi segala kejahatan-kejahatan yang dilakukan, Allah Ta'ala akan ampunkan 10 daripadanya dengan keberkatan satu selawat yang kita kirimkan ke atas baginda Nabi SAW. Jadi kalau kita ni banyak melakukan kejahatan, contohnya, ya, kita ni ada banyak dosa, ya. Ada dosa yang kita sedar, ada dosa yang kita tak sedar, ada dosa yang kecil, ada dosa yang besar, ada dosa yang kita ketahui, ada dosa yang kita tak ketahui, ya. Jadi dalam keadaan kita yang sentiasa bergelumang dengan dosa ni, hendaklah kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kerana dengan kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, walaupun kita lakukannya dalam keadaan lalai sekalipun, walaupun kita tak faham maknanya sekalipun, ya, ini akan diganjari dengan pahala, ya. Berbeza dengan zikrullah. Zikrullah, kalau kita berzikir tanpa menghadirkan hati, ya, tanpa menghadirkan maknanya, maka kita tidak akan dapat faedah pahala daripada ini, ya. Kerana zikrullah adalah amalan yang ikhtiari, maknanya kita perlu buat dengan ikhtiar kita, dengan kesedaran kita, berbanding dengan selawat dan pembacaan Al-Quran, ya. Al-Quran, kalaupun kita tak tahu maknanya, macam kita baca Quran, banyak yang tak tahu bahasa Arab, ya, tetapi kita baca dengan tajwid yang betul, ya, dengan sebutan yang betul, dengan lagu, berlagu, walaupun kita tak faham makna, kita tetap akan diberikan pahala. Kalau kita memahami maknanya, kalau kita belajar bahasa Arab, maka kita akan dapat pahala lebih lagi lah. Sebab apa? Kita menghadirkan tadabbur atas segala isi kandungan Al-Quran yang kita baca. Dan begitu juga selawat ini, walaupun kita lakukannya dalam keadaan lalai, walaupun kita tidak memahami maknanya, kita tetap akan beroleh pahala, tetap akan dapat beroleh pahala, insya-Allah, ya. Kemudian yang kedelapan, diharapkan kabul doanya. Jadi dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, adalah diharapkan segala doa-doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kerana dengan kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah tanda kita cinta ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dengan kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita menuruti ajaran-ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima kehadiran baginda sebagai pesuruh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan apabila kita menuruti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima dengan keimanan hati kita ke atas kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini akan menjadi asbab untuk kita meraih cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Ya, maka dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mudah mengabulkan doa-doa kita, segala permohonan-permohonan kita. Dan kesembilan, sebab bagi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana dinyatakan tadi, ya, dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini akan merupakan sebagai suatu penyebab bagi kita mendapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kita banyak melakukan dosa. Dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk umat-umatnya yang beriman, yang melakukan dosa, ya. Syafi'ul muznibin, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara sifat baginda adalah syafi'ul muznibin, memberi syafaat kepada mereka-mereka yang berdosa. Jadi jangan kita dakwa kita ni dah suci, kita ni macam malaikat. Tidak, kita ni semua pendosa. Kullu bani adam khata'un wa kharul khata'in tawwabun. Semua anak Adam adalah semuanya pesalah belaka, semuanya melakukan kesalahan, kesilapan, melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik mereka yang banyak melakukan kesalahan ini adalah mereka yang selalu bertaubat, ya. Jadi di samping kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah kita memperbanyakkan juga selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ianya akan menjadi asbab untuk kita meraih syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dapat menyelamatkan kita daripada segala kesalahan-kesalahan dosa kita. Dan seterusnya yang ke-10, sebab bagi ghufran dosanya dan menutupi segala uyubnya. Ya. Kerana kita ni sebagai hamba banyak melakukan kesilapan, banyak melakukan kesalahan dan dosa, dan banyak keaiban-keaiban, ya, di dalam diri kita. Maka dengan keberkatan selawat, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun, Maha Pemaaf, ya, Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, ya, maka dengan ghufrannya, dengan keampunannya, dengan sifat pemaafnya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk mengampunkan segala kesalahan-kesalahan kita apabila kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Taala akan menutupi segala keaiban-keaiban kita. Dan yang ke-11, sebab bagi memadakan barang yang diciptanya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupkan segala keperluan-keperluan yang diperlukannya. Dan yang ke-12, sebab bagi mendampingkan hamba daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan kita memperbanyakkan selawat akan membawa kita kepada perdampingan dengan rohaniat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan membawa kita kepada dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita jauh pada secara fizikalnya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, merentasi 1400 tahun kita setelah ketinggalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan jarak masa yang telah berlalu begitu jauh, ya, dan dengan tubuh badan kita yang berada di tanah Melayu ni, nak bandingkan Nabi SAW jasad baginda di tanah Arab sana, begitu jauh, ya. Tapi dengan kita berselawat ke atas baginda Nabi SAW ini akan membawa kita kepada kedekatan dengan baginda Nabi SAW, ya. Seolah-olah baginda Nabi SAW terdekat dalam hati kita, ya. Dengan kita membanyakkan selawat akan membawa kita kepada kedekatan dengan Nabi SAW, pendampingan dengan Nabi SAW. Ke-13, sebab bagi menempati bersedekah, ya. Ini dengan kita memperbanyakkan selawat, ini juga akan memberikan ganjaran pahala seolah-olah kita bersedekah. Mungkin kita tidak ada duit nak banyak bersedekah macam orang-orang yang dermawan, ya. Tapi dengan kita berselawat ke atas baginda Nabi SAW ni, ianya akan mengimbangi ataupun akan menempati pekerjaan bersedekah yang tak mampu kita lakukan, ya. Ke-14, sebab bagi menunaikan segala hajat, ya. Dengan kita memperbanyakkan selawat ini, ianya akan menjadi asbab untuk Allah Subhanahu Wa Taala tunaikan segala hajat-hajat yang kita cita-citakan. Dan ke-15, sebab bagi selawat Allah dan malaikat atas orang yang selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah Subhanahu Wa Taala berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang beriman diperintahkan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan selawat, salam kesejahteraan ke atas baginda.
Jadi dengan kita memperbanyakkan perbuatan selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ianya juga akan dapat menarik pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk melimpahkan selawatnya, rahmatnya, ya, ke atas diri kita. Begitu juga para malaikat juga akan memohonkan keampunan ke atas diri kita dengan sebab kita memperbanyakkan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-16, sebab bagi menyucikan dan berkat atas orang yang selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesucian jiwa dan keberkatan dalam kehidupannya bagi mereka yang sentiasa memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-17, sebab bagi kesukaan hamba yang disukakan dengan syurga dahulu daripada matinya. Ini dengan kita memperbanyakkan selawat ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan khabaran baik untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum meninggal dunia lagi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kegairahan dalam hatinya untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya yang ke-18, sebab bagi kelepasan daripada huru-hara kiamat, huru-hara pada hari kiamat, ya. Dengan kita memperbanyakkan selawat, Allah Taala akan memberi kita keselamatan, pemeliharaan daripada segala hiruk pikuk huru-hara yang berlaku pada hari kiamat nanti. Yang ke-19, sebab bagi menjawab Nabi atas orang yang selawat atasnya. Jadi apabila kita berselawat dan mengucapkan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada ketika itu malaikat-malaikat ni ada yang ditugaskan berkeliaran di atas muka bumi ini untuk mencari-cari siapa yang mengucapkan salam, selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ni akan menyampaikan, kira macam postman, macam tolong menyampaikan salam dan selawat tadi, mereka akan bawa kepada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka akan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila seseorang hamba tu mengucapkan selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan roh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke jasad baginda, untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam daripada umatnya. Dan ini ada dinyatakan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Taala akan mengembalikan roh baginda ke jasadnya bagi menjawab salam selawat daripada umatnya. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memohonkan selawat, 10 selawat, ya, kepada mereka yang selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya. Jadi cuba kita bayangkan, jika setiap masa kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah kita sedang membina perhubungan rohaniah kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Roh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah roh yang hidup, meskipun jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubuh baginda mati, ya. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap nafs yang hidup akan merasai mati. Tetapi roh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan rezeki kepada mereka yang mati atas jalan Allah ini. Mereka hidup di sisinya, sentiasa hidup di sisinya. Mana kita tidak dapat memahami bagaimana keadaan kehidupan mereka di dalam kehidupan sesudah mati. Jadi dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni akan dapat membina perhubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab bagi selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas kita. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan memberikan permohonan doanya ke atas kita, ya. Sebab bagi menyucikan dan berkat atas orang yang selawat atas Nabi, sebab bagi kesukaan hamba yang disukakan dengan syurga dahulu daripada matinya, dan sebab bagi kelepasan daripada huru-hara hari kiamat, sebab bagi menjawab Nabi atas orang yang selawat atasnya. Ini yang dimaksudkan. Kemudian yang ke-20, sebab menjaga bagi lupa akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sentiasa membawa ingatan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebenarnya apabila kita mengingati orang-orang yang soleh, ya, mengingati orang-orang yang soleh, ataupun kita apabila kita membaca tazkirah
ataupun menziarahi orang-orang yang soleh contohnya, ya, mengingati atau menyebut-nyebut nama orang-orang soleh, ini akan dapat menjadi satu sebab untuk Allah Ta'ala turunkan rahmat, turunkan sakinah, ketenangan. Dan baginda Nabi SAW adalah manusia yang paling soleh, ya. Sesoleh-soleh manusia adalah baginda Nabi SAW, ya. Maka dengan kita mengingati baginda Nabi SAW ini akan juga menjadi asbab untuk turunnya rahmat ke atas diri kita. Maka kita hendaklah menganjurkan memperbanyakkan selawat kepada semua ahli-ahli keluarga kita, anak-anak kita, isteri kita, suami kita, ahli keluarga kita, saudara mara kita, supaya kita ni sentiasa beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini dunia ini menjadi berbagai-bagai perbalahan, pertengkaran, pergaduhan kerana kurangnya rahmat, kurangnya kasih sayang, ya. Dengan kita memperbanyakkan selawat, maka dengan ini Allah Subhanahu Wa Taala akan melimpahkan kasih sayangnya dalam kehidupan kita, khasnya rumah tangga kita, keluarga kita. Dan seterusnya, ke-21, sebab menghilangkan papa orang yang selawat atasnya. Jadi dengan kita memperbanyakkan selawat, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan kepapaan, yakni kemiskinan akan terangkat, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan kekayaan. Tak semestinya kekayaan harta benda, kekayaan wang ringgit, yang penting kaya jiwa, ya, kaya hati kita. Ke-22, sebab bagi mengharumkan bau tempat selawat dan tiada kembali atas ahlinya menyesal pada hari kiamat. Ya, yang ke-22 itu sebab bagi mengharumkan bau tempat selawat dan tiada kembali atas ahlinya menyesal pada hari kiamat. Ini dengan kita memperbanyakkan selawat ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keharuman bau pada tempat yang kita berselawat itu. Dan seterusnya, menafikan daripada hamba itu bakhil daripada selawat atas Nabi tatkala disebutkan namanya. Ini kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka hendaklah kita berselawat sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita berselawat. Kerana kalau kita tidak berselawat, kita akan dianggap sebagai orang yang bakhil, kedekut, tak mau mendoakan rahmat ke atas baginda Nabi. Sedangkan Nabi kita tu penghulu kita. Penghulu, bukan kata penghulu kita, penghulu sekalian Nabi dan Rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Maka kenapa yang kita kedekut, sangat bakhil, tak nak berselawat ke atas baginda Nabi SAW? Bukan kita kena keluarkan modal apa-apa pun, ya, nak memohonkan selawat ke atas baginda Nabi SAW. Maka kita hendaklah memperbanyakkan selawat, kerana dengan selawat itu akan dapat menafikan sikap bakhil kita ke atas baginda Nabi SAW. Kemudian kemenangan daripada doa orang atasnya, dan hinalah orang yang meninggal selawat atasnya tatkala disebut akan namanya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini orang yang memperbanyakkan selawat, maka mereka itu akan mencapai kemenangan. Dan orang yang meninggalkan selawat ke atas baginda Nabi SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kehinaan pada mereka. Na'udzubillah, na'udzubillah min zalik. Dan seterusnya, yang ke-25, datang orang yang selawat itu atas jalan syurga, dan tersalah jalan orang yang meninggalkan dia daripada jalan syurga. Ini apabila kita memperbanyakkan selawat ini berarti kita sedang memilih jalan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kerana dengan kita mencintai baginda Nabi SAW, kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi SAW. Ya, dengan kita memperbanyakkan selawat itu sebagai tanda kita cinta pada Nabi SAW. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Kata Nabi SAW, siapa yang mencintaiku, wa man ahabbani, barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan pasti bersama-sama dengan aku dalam syurga nanti. Jadi kemenangan bagi orang yang sentiasa berdoa, berselawat ke atas orang, ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kehinaan ke atas mereka yang meninggalkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala nama Nabi disebutkan, ya. Kemudian yang seterusnya, lepas daripada busuk majlis yang tiada mengucap padanya zikrullah dan rasulnya. Ini
Kadang-kadang kita menghadiri berbagai-bagai majlis, mungkin majlis kenduri kahwin ke, majlis-majlis keramaian dan sebagainya. Ya. Setiap majlis-majlis itu apabila tidak terdapat sebarang ucapan zikrullah ataupun selawat ke atas baginda Nabi SAW, maka itu adalah majlis yang sia-sia. Ya. Jikalau kita menghadiri suatu majlis, satu keramaian atau perjumpaan yang tidak ada sebarang ucapan zikrullah, tidak ada menyebut nama-nama Allah dan tidak ada menyebut selawat ke atas baginda Nabi SAW, maka itu adalah majlis yang sia-sia dan boleh menyebabkan, mungkin boleh menyebabkan turunnya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau majlis itu majlis yang dipenuhi dengan maksiat-maksiat seumpamanya, ya. Jadi dengan kita memperbanyakkan selawat, ataupun mungkin kita ni menjadi tetamu diundang, ataupun mungkin tetamu tak diundang, ya, dalam majlis tersebut, tiba-tiba terpaksa hadir, mungkin kita kena bertugas atau sebagainya. Jadi dengan sebab kita memperbanyakkan selawat, ya, walaupun kita berselawat sendiri, maka kita akan terselamat daripada kebusukan majlis tersebut, ya, keburukan majlis tersebut. Dan seterusnya yang ke-27, sebab bagi sempurna kalam yang dimulai dengan alhamdulillah dan selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini untuk kita mendapat kesempurnaan, keberkatan dalam setiap pekerjaan kita, hendaklah kita mulai dengan alhamdulillah dan berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab tu bila kita nak berdoa, kita berdoa dimulakan dengan memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian disertai dengan selawat, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Itu sebab dia, ya. Sesudah kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, maka barulah sempurna kalam kita. Kemudian sebab bagi kemenangan hamba dengan lalu atas siratul mustaqim. Ini apabila kita nak melintas titian sirat pada hari kiamat kelak, ya, maka dengan selawat yang telah kita kerjakan semasa kita hidup di dunia ini, Allah Ta'ala akan beri kemenangan, kita dapat melintasi titian sirat, ya, dengan mudah. Dan yang seterusnya, yang ke-29, sebab bagi berjumpa orang yang berselawat atas Nabi SAW dengan Allah dan sanak yang hasan antara langit dan bumi, ya. Jadi dengan kita memperbanyakkan selawat, maka Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berkenan untuk membawa kita ni menghadapnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suka untuk kita sentiasa bertawajuh kepadanya. Dan seterusnya, sebab bagi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi penyebab bagi rahmat daripada Allah Taala terlimpah ke atas kita. Dan yang ke-31, bagi memperolehi keberkatan. Dan seterusnya yang ke-32, sebab bagi berkekalan kasih akan Nabi SAW dan bertambah-tambah kasih akan dia. Jadi untuk kita mencintai Nabi SAW, ya, maka kita hendaklah memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi SAW. Kenapa kita kena mencintai Nabi SAW? Ya, tak terus mencintai Allah saja. Ya, kenapa kita perlu mencintai Nabi SAW? Sebenarnya mencintai Nabi SAW ni adalah suatu syarat untuk kita mencintai Allah. Kerana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Qul, kata, ya, qul in kuntum tuhibbunallah, jikalau kamu dakwa kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kamu ittiba' aku, hendaklah kamu mengikutiku, menurutiku. Fattabi'uni yuhibbukumullah, kamu ittiba' aku, yakni ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar cinta, mahabbat. Yuhibbukumullah, maka barulah kamu akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengampunkan bagi kamu segala dosa-dosa kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, khasnya kepada orang-orang yang beriman. Dan seterusnya, dengan kita
mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga akan berkenan memberikan kita kasih sayang seluruh makhluk-makhluk, ya. Dan yang demikian itu satu tempat daripada tambatan iman, kerana tiada sempurna iman melainkan kasih akan dia. Ini kasih akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-33, sebab bagi kasih Nabi akan orang yang berselawat atasnya. Ini yang tadi sebab untuk kita mendapat cinta, supaya hati kita tu menjadi cinta ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dengan kita memperbanyakkan selawat. Dan satu lagi, kita nak mendapatkan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, biar hati Nabi itu mencintai kita. Ya, bagaimana? Dengan kita sentiasa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya akan menyebabkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan mencintai kita, ya. Dan seterusnya, yang ke-34, sebab bagi dapat petunjuk hamba dalam hidup hatinya dan hidup hatinya. Jadi kita ni sebagai manusia, ya, sebagai manusia yang banyak kejahilan, ya, banyak perkara yang kita tidak tahu, banyak perkara-perkara yang ghaib, ya, yang terlindung pada pengetahuan kita, ya. Tidak ada petunjuk pada kita, melainkan jikalau kita ada petunjuk daripada Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jikalau kita membaca Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jikalau kita sebagai orang yang bertakwa, maka kita membuka Al-Quran, kita baca Al-Quran, nescaya Quran akan menjadi hudan lil muttaqin, sumber hidayah, petunjuk, ya. Tapi kalau kita tidak baca Quran, mana kita akan dapat petunjuk? Kalau kita tidak ada pendampingan dengan orang-orang yang soleh, bagaimana kita akan dapat petunjuk? Jikalau kita tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita akan mendapat petunjuk daripada sabdaan-sabdaan baginda, nasihat-nasihat baginda, ya, yang termaktub dalam kitab-kitab hadis baginda? Kita nak baca pun tak nak kalau kita tidak ada mahabbat cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kitab hadis bukannya satu, ya, ini salah satu, kita baca ni salah satu daripada himpunan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diterjemahkan oleh Syekh Wali. Dan banyak lagi kitab-kitab hadis, sabdaan-sabdaan baginda, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, ya, Muwatta, ya, banyak lagi kitab-kitab hadis. Ada pernah kita nak pegang, nak baca? Pernah? Tengok pernah, ya. Kalau kita tidak ada mahabbat, cinta, kasih sayang pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana akan datang kegairahan untuk kita bawa kitab-kitab ni dalam kehidupan kita, untuk kita baca, mutalaah setiap hari? Tidak ada dorongan dalam diri kita kalau kita tidak ada kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kegairahan untuk kita membaca kitab-kitab hadis ni yang berjilid-jilid ni, yang bersusun-susun ni atas rak-rak ni. Kita nak ambil satu pun akan berat. Kerana apa? Tidak ada mahabbat, cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita ada cinta, mahabbat, ini akan mendorong kita untuk membaca sabdaan-sabdaan, hadis-hadis baginda Nabi SAW, nasihat-nasihat baginda, sirah baginda akan kita pelajari, dan kita akan cuba memahami, supaya kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW terus bertambah hari demi hari, ya. Dan seterusnya, dengan kita memperbanyakkan selawat ini akan jadi sebab bagi dilantangkan orang yang selawat itu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan dia padanya. Ini orang yang sentiasa memperbanyakkan selawat ini, nama mereka ni akan disebut-sebut, ya, di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini malaikat yang hantar selawat tu, dia akan sebut, si Fulan bin si Fulan telah kirimkan selawat dan salam kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi nama-nama kita akan disebut, dan ini ada dinyatakan di dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Jadi tak perlu kita nak ragu, nak percaya ke tak percaya ke, kita nak ragu-ragu, tak perlu. Kita kena yakin, ya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendoakan 10 selawat bagi diri kita apabila kita berselawat sekali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berselawat 10 kali, maka 10 kali ganda Nabi SAW akan berselawat kata kita. Mana 100 kali Nabi SAW akan berselawat kata kita. Kalau kita berselawat 100 kali, maka berarti 1000 kali daripada pihak Nabi SAW akan Nabi SAW pohonkan untuk kita kebaikan, rahmat.
Kemudian dengan kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan menjadi sebab bagi tetap atas imannya. Yang ini kita nakkan ketetapan iman supaya kita hidup dalam iman, mati dalam iman, ya, dapat masuk syurga dengan iman, ya. Tinggalkan dunia ni dengan keimanan. Maka kita hendaklah memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu mudah-mudahan kita akan jadi orang yang tetap keimanannya, ya, sehingga kita mati. Dan seterusnya menunaikan dengan selawat itu daripada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syukur atas nikmat Allah yang memberi nikmat dengan dia atas kita. Ya, dengan kita berselawat itu bererti kita menunaikan hak-hak kita ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka banyak hak-hak baginda yang tidak kita tunaikan. Ya, hak-hak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk kita menuruti ajaran-ajaran baginda. Bukan kita mampu nak melaksanakan semua sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nak membantu usaha dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagilah kita tak mampu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam siang malam susah payah berkorban dengan diri dan harta baginda untuk menyebarkan dakwah. Ada kita mampu nak tunaikan tanggungjawab macam tu, nak membantu kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun tak mampu, ya. Tapi dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita memohonkan rahmat ke atas baginda, mudah-mudahan, ya, dengan selawat itu akan menjadi asbab untuk kita tunaikan hak kita ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutuskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, ya, sebagai nabi kita, ya, penghulu kita, dan sebagai pemberi syafaat kepada kita. Dan seterusnya kelebihan selawat ini ianya mengandung bagi menyebut zikrullah dan syukur akan dia dan makrifah akan nikmatnya. Jadi dalam selawat juga bererti kita berzikir kepada Allah dan kita berzikir juga mengingati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini jadi asbab untuk Allah Taala limpahkan makrifat-makrifat, yakni pengenalan-pengenalan, pemahaman-pemahaman dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Yakni perkara yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya yang ke-39, bahawasanya selawat daripada hamba itu doa dan memohonkan daripada Tuhan bagi dirinya. Yakni kita berselawat itu kita memohonkan kebaikan. Di samping kita memohon selawat tu kita memohon rahmat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi secara tak langsung ini juga berarti kita memohon kebaikan untuk diri kita. Sebab apa? Kita memohon selawat, kebaikan, rahmat tu dilimpahkan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu permohonan selawat. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda menerima selawat daripada pihak kita tu, permohonan selawat daripada pihak kita tu, ya, permohonan rahmat daripada doa selawat itu, maka baginda akan berdoa pula 10 kali ganda untuk kita. Artinya selawat kita itu adalah sebenarnya untuk kebaikan diri kita juga, ya. Sebab Allah Taala tak perlukan selawat kita, ya. Kalau kita tak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Allah Taala sentiasa berselawat ke atasnya, ke atas baginda, dan para malaikat sentiasa berselawat ke atas baginda, ya. Maka selawat kita tu tidak ada apa-apa kesan, ya, kalau kita tidak berselawat pun, ya. Tapi dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan satu selawat itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan 10 kali ganda kebaikan, ya, 10 darjat ditinggikan, dan 10 kejahatan dihapuskan, 10 hasanah kebaikan dikurniakan. Dan selawat daripada pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, kemudian selawat daripada pihak malaikat lagi. Maka banyak kelebihan-kelebihan yang akan dapat diperolehi dengan selawat kita ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ke-40 adalah bagi orang yang membanyakkan selawat itu melihat akan rupanya yang mulia dan termatri pada hatinya, ya. Jadi dengan kita memperbanyakkan selawat itu akan dapat membawa kita ni kepada gambaran musyahadah, dapat melihat seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tergambar dalam hati kita. Dan yang ke-41 adalah orang yang membanyakkan selawat itu menepati akan makam syekh yang murabbi, yang mengasuh akan dia, ya. Jadi kalau kita ni tidak ada syekh, tidak ada murabbi, tidak ada pembimbing rohani,
Maka dengan selawat kita itu akan menjadi kecukupan untuk kita mendapatkan bimbingan rohaniat daripada ruh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kita akan mendapat hidayat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ianya akan menepati akan makam syekh yang murabi, yang mengasuh akan dia. Dan lagi selawat itu akan menjadi isi kahwin, ini akan menjadi mas kahwin anak bidadari dan harga mahligai, dan menempati akan memerdekakan sahaya dengan dia. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Dan insya-Allah kita akan berhenti di sini dulu, dan kita akan sambung tentang kelebihan-kelebihan selawat ini pada minggu yang akhir pada bulan ini insya-Allah, ya. Dan jika ada apa-apa nak tanya, ada apa-apa yang nak soal, maha bercampur-campur, maksudnya majlis itu majlis perkahwinan. Tuan rumah minta supaya diadakan berselawat, majlis selawat. Kemudian maknanya dalam majlis itu ada bercampur lelaki perempuan maksudnya. Ialah sebaik-baiknya kalau kita nak mengadakan majlis-majlis macam tu, mana majlis yang berselawat ni, mana sebaik-baiknya kita asingkan mana untuk laki-laki, perempuan pada tempat yang berasingan, supaya tidak timbul fitnah ataupun mana tidak mengganggu pandangan mata, ha? Jadi pekerjaan selawat itu adalah satu perkara yang baik. Maknanya tuan rumah tu minta supaya para hadirin berselawat, kan. Maka dengan itu kita harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Taala memberikan rahmatnya, dan insya-Allah dengan keberkatan selawat itu Allah Taala akan hapuskan kesilapan-kesilapan kita mungkin di dalam majlis tersebut. Wallahu a'lam. Ada lagi apa-apa nak tanya? Dengan kita membaca ayat-ayat Al-Quran juga akan dapat pahala, ya. Selawat juga akan memberikan pahala. Jadi ganjaran pembacaan Al-Quran itu dia berbeza. Ganjaran selawat itu berbeza, ya. Dengan Al-Quran ini, mana setiap satu huruf itu Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan hasanah, kebaikan, ya. Kelebihan Al-Quran ni, dia sebaik-baik kalam perkataan, semulia-mulia kalam, dia adalah kalamullah. Boleh. Maknanya dengan kita, sebab tu bila kita macam kita, kalau kita pergi ziarah makam ke, pergi ziarah kubur ke, kita dianjurkan untuk baca ayat-ayat Al-Quran. Mungkin kita baca surah Al-Fatihah atau ayat kursi atau Al-Ikhlas atau surah Yasin, ya. Mana untuk kita hadiahkan pahala tu. Di samping tu kita juga boleh selawat, ya. Mana kita sertakan sekali. Kepada orang tua kita, kita kepada Rasulullah. Ya. Mana kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang utamanya kita hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Kemudian kita kaitkanlah kepada sekalian para nabi, para rasul, dan sekalian para sahabat, sekalian para tabi'in, tabi'in, sekalian ummahatul mukminin, dan sekalian seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, khasnya kepada mungkin kepada masyaikh-masyaikh yang tertentu atau
kepada kedua ibu bapa kita ataupun kepada orang-orang yang khusus, kepada sahib kubur yang kita ziarahi, maka itu diharuskan, dibolehkan. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa lagi, kita boleh tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.